Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang mulia ini dapat kita bertemu lagi dalam kelas RBT tahun 5 bersama dengan saya Cikgu Azman. Hari ini 17 hari bulan Ogos 2021. Kita akan belajar RBT seperti biasa hari Selasa. Sebelum saya mulakan kelas saya, ingin saya bacakan doa agar supaya pembelajaran kelas kita PDP hari ini diberkati olehnya, insyaAllah. Baik, sama-sama kamu aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika ma'azimi sultanih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita insya-Allah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu semua bersedia dengan buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 5 untuk kelas RBT kita pada hari ini. Baik, kita minggu lepas kita bercuti seminggu, kita tak jumpa sempena awal Muharram. Jadi minggu ini kita kembali kelas kita ke unit yang seterusnya yang kita belajar, iaitu berkaitan dengan teknologi pertanian, unit 4. Ya, jadi kita lihat bersama dengan kamu sekarang ni. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan 7.1.1, iaitu kaedah penanaman. Okey, kita tengok buku teks, buka muka surat 67. Okey, buka muka surat 67. Kita skip sikit. Kita buka ke muka surat 67, iaitu kaedah penanaman. Sebelum ni kita dah belajar apa itu pertanian bandar. Ya, kita belajar pertanian bandar, kita ulang sikitlah. Berkaitan dengan bagaimana kita nak membuat bercucuk tanam di kawasan, di ruangan yang terhad. Kalau kita di kawasan kampung tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang duduk di rumah pangsa, di rumah tanah lot, di rumah teres, rumah taman, kemudian di kondo, kondominium, kalau yang duduk di yang duduk dalam poli itu, kan poli kan dia ada blok dia kan, macam mana kita nak buat bercucuk tanam, ya? Takkan kita nak bercucuk tanam di depan di tanah-tanah orang, tak boleh. Tapi ke rumah yang kita duduk tu, kita nak menghijaukan tanah rumah kita, dan kita ada juga hasil daripada tanaman. So kita boleh menghasilkan produk daripada pertanian bandar ini. Jadi sebelum pelajaran yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan pertanian bandar, apa itu pertanian bandar, dan kita pun dah faham. Jadi kita nak tengok kaedah. Sebelum tu saya nak ulang balik latihan yang saya bagi. Part ni yang paling best, kerana dapat kita lihat. Saya buka sikit sebelum kita teruskan pembelajaran kita. Kita tengok daripada 100 lebih 122 orang murid untuk tahun 5, hanya 34 sahaja yang bagi respon, yang ni nama-nama mereka yang respon tahniah. Yang mana bagi respon ni saya akan masuk dalam PPD, maksudnya dia terlibat dalam PDP R. Sayangnya bagi tahu kat kawan-kawan kamu, masuklah ya. Ni jadi ramai lagi yang tak masuk. Yang masuk insya-Allah hanya O pun ada kan. Tak apa. Baik, kita tengok daripada ikut graf pada kelas pula. Kita tengok Tun Perak sikit dia 7 orang, saya pun tak tahu ya. Kemudian Tun Fatimah tahniah 13 orang, walaupun banyak tapi masih lagi kategori sikit. Ya, 13 orang daripada 30 lebih orang. Kemudian Tun Mutahir, 5 Tun Mutahir, hanya 11 orang yang masuk kelas cikgu. Manakala 5 Tun Ali, 3 orang sahaja. Kemana pergi saya pun tak tahu. Waktu RBT ni mungkin tak seronok kot. Tak apalah, kita doakan insya-Allah kita dapat balik ke sekolah
dan kita dapat belajar seperti biasa, mungkin lebih menyeronokkan. Dan dengan katanya sekolah pun buka sekolah pun disambung lagi ke hingga bulan Oktober. Wallahu alam, kita tunggu. Sekarang ni pun kita tak tahu macam mana. Okey. Kemudian saya ada tanya kawasan, okey, jawapan semua okey. Kemudian pada pendapat kamu, okey, jika aktiviti pertanian yang nak kamu tanam di rumah kamu, apa yang kamu nak tanam? Dan kenapa? Saya tanya. Tapi yang jawabnya tanam sayur-sayuran, okey, bagus. Bunga orkid, kena bunga orkid sangat cantik. Okey, itu pendapat dia. Cendawan supaya kelihatan cantik. Saya tanya lain, dia jawab lain. Saya tanya tanaman apa yang nak tanam? Kenapa? Dia tanya supaya kelihatan cantik. Buah kerana berkhasiat. Buah apa? Kena tahu. Bukan buah durian. Kan durian macam mana nak tanam kat rumah flat? Tak boleh. Bunga, kena bunga banyak warna. Saya ingin menanam pokok cili. Bunga raya, okey lah. Bunga matahari. Ni betul lah. Pokok cili boleh dimakan. Bunga kertas, cantikkan halaman rumah. Tu kalau rumah yang halaman luas. Yang ni kita tengok, kita berkaitan dengan pertanian tanaman bandar ni. Kawasan yang terhad. Ni apa ni, rumah teres, ni pokok durian. Ni salah ni, pokok durian. Kamu tulis jawapan yang salah. Daripada nama kamu, nanti bila cikgu semak, dia ada keluar jawapan yang kamu tulis. Nampaklah nama kamu. Siapa yang jawab pokok durian ni? Kan? Takkan nak tanam pokok durian dekat rumah flat. Macam mana pokok tu nak tumbuh? Baik, tanaman tumbuhan yang dapat dimakan duit. Pokok sayuran. Ni apa ni, susunan pokok apa ni, okey saja, apa ni, kelapa. Takkan nak tanam pokok nyok kot kat atas flat atas ni. Okey, pertanian cili, terung, tomato, bagus. Sayur sawi dan sayur protein. Okey, ini antara jawapan-jawapan pada pelajaran yang lepas. Okey, hari ini kita ke pelajaran yang seterusnya. Cikgu tak nak banyak-banyak, cikgu nak simple-simple supaya dapat kamu belajar dengan tenang, tak payah stres-stres. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat 67 iaitu berkaitan dengan kaedah penanaman. Kalau lepas kita belajar di mana sesuai, tempat yang sesuai, ini kaedah. Dia tak sama kita nak tanam pokok ataupun sayur di yang biasa dengan di kawasan rumah, dalam rumah. Takkan nak pergi ambil tanah banyak-banyak, kita nak letak kat dalam bilik kita tu, lepas tu kita nak buat batas. Tak boleh. Kan? Kalau konvensional, biasanya kita tengok gambar yang sebelah ni. Dia menggunakan secara konvensional, iaitu tanah buat batas. Lepas tu tanam atas batas. Boleh lah kalau kawasan yang lapang. Tetapi kalau dekat rumah, kita kena ubah. Dia ada alat dia. Secara teknologi moden, nampak tu. Dia ada bekas dia ni. Dia ada bekas, dipanggil hidroponik. Dia ada mangkuk dia ada macam plastik dia. Dia ada kapas, kita boleh letak kapas, kita boleh letak tanah. Kemudian air pun kita boleh salur. Dalam bekas tu, dia ada pot dia. Dan sayur tu kita boleh petik, kita boleh cabut satu. Dah jadi sayur. Dan dia kemas. Kemudian kita letak lagi biji benih lain. Jadi tak payah gembur-gembur. Itu secara moden. Okey. Dan kita tengok sekarang ni contoh-contoh ataupun bentuk yang kita boleh buat. Contohnya kalau kawasan yang tak ada ruang tapi dinding saja kan, susun tanaman secara bertingkat. Nampak bertingkat, atas bawah ni yang sebelah sini. Yang bertingkat ni, atas bawah ni. Ni bertingkat. Okey, dia bertingkat. Ni. So, senang bertingkat. Ataupun okey, ataupun seterusnya yang secara menegak. Saya ambil yang kanan ni dulu, yang menegak. Dia buat bekas panjang macam tu, dia tanam keliling menegak. So dia tanam pokok bunga, pokok sayur supaya dia senang. Nampak ruang dia sempit. Ruang dia sempit, jadi dia buat menegak macam ni. Okey, macam tu pun boleh menyusun tanaman secara menegak. Tadi bertingkat, yang kedua secara menegak, dan yang ketiga menyusun tanaman berpasu di halaman yang bawah ni lah.
Yang ketiga ni dia buat bentuk pasu lah. Mungkin dia kawasan dia ada luas sikit, dia malas nak buat batas kan. Kalau nak buat batas ni, kalau ada tanah sikit je, jadi nak buat batas tak padan, nak ambil tanah nak gembur, so dia buat bentuk pasu, dia susun tanam pokok cili, pokok bendi, boleh lah tanam untuk ini. Untuk kawasan yang contohnya rumah teres yang ada kawasan sikit, tak banyak macam rumah kampung lain, dia boleh buat kebun. Okey, ini susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran lebih cantik dan menarik. Dan boleh juga kita buat secara kreatif, kita susun di kawasan-kawasan yang terhad supaya dia nampak lebih cantik dan menarik. So dia ada 3 contoh jenis susunan untuk menjimatkan ruang, iaitu secara bertingkat, menegak ataupun secara gunakan berpasu. Okey, 3 yang dapat kita belajar hari ini, iaitu cara menyusun tanaman di kawasan yang sempit. Seterusnya kita tengok yang berikut, muka surat yang berikutnya, muka surat 68, iaitu kebaikan. Pertanian bandar memberi banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Apa dia kebaikan yang kita boleh dapat? Di sini dinyatakan ada 4 kebaikan, iaitu yang pertama, dapat menghasilkan sumber makanan sendiri. Kalau kamu tengok gambar yang sebelah ni, ada tanam pokok kari ada, pokok cabai, pokok cili ada, sayur tu atas tu ada pokok pegaga. Maksudnya nak buat gulai, ambil kari, tak payah pergi kedai beli, ambil je daun kari dah masuk dalam belanga. Kemudian ada pegaga buat ulam, ulam-ulaman situ, ulam raja ada kat situ, macam-macam jenis ulam. Maksudnya dia boleh, kita boleh buat makanan lah. Jadi tak payah beli. Yang seterusnya kita tengok di sini, memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Dia boleh guna, recycle balik. Botol-botol air mineral, jadi tak membazir. Botol air mineral ni kalau kita nak lupus, kita ambil masa yang lama. Jadi secara tak langsung, dengan adanya ni, dia membantu kita menjaga alam sekitar. Nampak dia tanam balik sayur-sayur menggunakan botol mineral ni. Dia susun bertingkat macam ni. Kreatif lah ni. Kebaikan yang seterusnya ialah menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Apa dia baja kompos ni? Baja kompos ialah hasil perebutan sisa makanan, sisa tanaman dan najis ternakan. Tai ayam, tai lembu, tai ayam lah selalunya buat baja kan. Tapi kita tak gunalah tai ayam kat rumah kan, nanti dia bau. Kalau tai ayam tu banyaknya kita guna untuk yang kawasan luar lah. Tapi kat rumah tu kita tengok telur-telur nampak, bekas kulit oren apa semua tu kita tumbuk-tumbuk, kita hancur ataupun kita ni, kemudian kita boleh. Tapi yang makanan lah, jangan ambil plastik apa ke, tak boleh ya. Baja kompos ni biasanya makanan ya. Sisa-sisa makanan kita boleh jadikan baja, kita letak dekat tu. Jadi jimat duit untuk kita beli baja. Kita boleh beli baja jugalah untuk bagi buah tu ni, tapi secara tak langsung kita membantu buangan-buangan dari sisa dapur ni untuk kita buang, daripada kita buang kita jadikan dia baja. Kemudian yang terakhir, yang keempat ialah menjana pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Tiba-tiba kita tanam pokok banyak, buah cili banyak, sedap, orang pun mainlah nak beli sikit, kurang-kurang dapatlah duit, kita boleh jadikan tanaman. Ada orang juga buat cendawan yang kamu bagi tu, ada yang buat cendawan bilik dia kosong, dia buat tanam cendawan, kemudian dia jual cendawan, pun boleh dapatkan hasil. Baik, so hari ni kita ada belajar 2 kemahiran, iaitu 2 standard pembelajaran, iaitu 7.1 tu yang kita tahu, iaitu yang tadi ialah susunan tanaman di kawasan yang sempit, dan juga yang seterusnya ialah kebaikan kita melakukan tanaman pertanian bandar di rumah kita ya. Kita ada 4 kebaikan. Yang kalau yang tadi ada 3 jenis susunan, iaitu susunan bertingkat, menenggak dan juga berpasu. Manakala ada 4 kebaikan, iaitu menghasilkan sumber makanan sendiri, memelihara alam sekitar, menjadikan sisa buangan sebagai baja kompos, dan juga
dapat hasil daripada jualan jika kita jual. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak murid semua dapat siapkan latihan yang cikgu akan bagi supaya kita bertemu lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, sila patuhi SOP. Kena ramai sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kamu ada yang positif COVID-19 ni. Jadi walaupun macam mana, kita perlu terus berjaga-jaga, jaga kesihatan diri kita, kerap mandi, jangan keluar pergi tempat-tempat yang tak penting, ya, duduk di rumah. Okey, itu saja. Cikgu harap dapat kita bertemu lagi insya-Allah pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama insya-Allah. Dan untuk pembelajaran kita yang seterusnya, jangan lupa untuk siapkan latihan dan tugasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.